illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jazakumullahu khairan jazaa kepada Fadil Syekh Ahmad Salim bin Salim dan juga Fadil Ustaz Akhyar bin Zainuddin atas terjemahan yang mana Syekh memperingatkan kita tentang kedatangan bulan yang sangat agung, yang mana agar kita tidak terlepas bulan malam pertama pada bulan Rajab bagi pendapat Imam Syafi'i ialah di antara malam-malam yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tazkir penting sangat supaya manusia tidak lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak lalai dengan waktu-waktu yang terbaik di dalam Islam. Baik, kita sambung pengajian kitab Ihya As-Sunnah Al-Mahjurah. Menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yang dikarang oleh Habib Muhammad Alawi Al-Idrus ataupun yang digelar sebagai Habib Sa'ad Al-Idrus rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin rabbal alamin. Alhamdulillah, berbetulan bulan nak masuk bulan Rajab ni kita masih lagi bincang berkenaan dengan sunnah-sunnah berkaitan dengan solat kita. Baik, sebelum ni kita dah bincang dah sampai pada muka surat 16. Malam ni muka surat 17 yang ada kitab. Moga-moga apa yang kita dengar tentang sunnah-sunnah ini kita dapat niat dan juga dapat mengamalkan, menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang ditinggalkan insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sunat berkaitan yang solat yang ke-13. Alla yusalli bihadrati ma'kulin aw mashruban tatawaqqu ilaihi nafsuhu hatta ya'kula minhu ma yatawaqqaru ma'a khusyu'ihi. Silap. Baca terjemahan mana? Tidak solat dengan kewujudan makanan atau minuman yang dirinya teringin sehingga ia makan sedikit terlebih dahulu untuk menjaga kekhusyukan solat. Maka di sini di antara sunnahnya dia ada keadaan yang terpaksa kita mendahulukan hak pribadi berbanding hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa dia? Macam ni. Contohnya lagi, kalau kita nak solat, tiba-tiba time tu sakit perut. Maka jangan gagahlah untuk nak solat. Dahulukan hak pribadi. Selesaikan qada hajat. Makruh sembahyang dalam keadaan tahan kencing, tahan buang air besar. Makruh. Maka ini ada keadaan kita mendahulukan hak pribadi berbanding hak Allah Ta'ala. Maka begitu juga dalam masalah ini. Apabila ada makanan, minuman, dengan syarat makanan, minuman tersebut terhidang. Yang kedua pula, kita ni teringin. Sampai meleleh-leleh ayat-ayat. Teringin sangat-sangat ni. Jadi kalau tak makan, terbawa-bawa dalam sembahyang. Maka ketika tersebut, kita disunatkan mendahulukan hak pribadi berbanding hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW sebut, "Idza qaddamal isya wal isya qaddamal asya." Itu hebatnya bahasa Arab. Apabila bertemu antara dua, asya dan juga isya. Macam sekarang ni isya. Tiba-tiba orang hidang asya makan malam. Makanan mana yang buat dulu? Orang kata Allah dululah. Ada keadaan dahulukan hak pribadi, itu makan sedikit dahulu. Itu ada satu kitab namanya Masalah Sakit. Masalah sakit adalah masalah diam. Maksudnya kalau kita pergi rumah orang hidang makanan, kalau tuan rumah tak jemput pun tak apa. Itu masalah diam. Boleh kita makan terus. Kenapa? Telah dihidangkan. Jangan tak hidang, kita pula pandai-pandai pergi ambil dekat dapur, kita makan sendiri. Jadi di sini, makan tu pula, sehingga ia makan sedikit. Ada orang ni, kami mengaji malam ni, kena makan dulu sebelum sembahyang. Dia pun hentam 3 pinggan. Maka tak kena, makan sikit je. Supaya apa? Hilang rasa teringin tersebut. Jadi, sebagian ulama membincangkan, apa yang dimaksudkan dengan sedikit tersebut. Sebagian mengatakan 2 suap, 3 suap. Maka bagi makan sikit je. Itu sembahyang. Jadi ada orang dia pandai menggunakan hadis. Oh, ini hadis Nabi suruh mendahulukan makan malam. Nabi tak suruh sembahyang lagi. Maka dia bab-bab ni dia pakar. Dia takhrij hadis, dia kata ni perawi ni sekian. Jadi
Sunnah dia macam mana? Makan sedikit saja. Kalau waktu solat yang lain macam mana? Sedangkan Nabi hanya sebut isyak. Maka jangan jadi seperti mana keldai yang membawa kitab-kitab. Kitab penuh atas belakang dia tapi dia tak dapat beza. Maka kiaskanlah para ulama. Nama disebut iza qaddama al-asya wal isya. Tak bagi sesuai dengan wazan tersebut. Begitu juga pada waktu-waktu yang lain. Jadi makan sikit. Kenapa? Untuk menjaga kekhusyukan solat. Lub ataupun jauhar solat ni, intipati ni, solat ni terletak pada mana? Terletak pada khusyuk kita. Seperti mana intipati hidup kita ini terletak pada zikrullah. Adanya hubungan kita dengan Allah, itu intipati hidup. Kalau hidup tidak ada zikir, maka seolah-olah tidak ada ingat kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah kita ni bangkai yang berjalan di atas muka bumi. Maka hidup ni dia ada intipati dia. Dia ada jauhar dia. Seperti mana ilmu dia ada jauhar dia ada intipatinya. Iaitu ilmu ni membawa kita untuk nak beramal. Maka begitu juga intipati hidup membawa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intipati solat ialah nak bawa khusyuk kepada Allah Taala. Maka khusyuk ini kena usahakan. Kenapa? Perkara pertama yang Allah Taala angkat berkaitan dengan solat ialah khusyuk. Maka seperti mana Nabi pesan, fa illam yabki fatabaki. Kalau kamu tak boleh nak menangis-nangis disebabkan dosa kamu ini, fatabaki, maka berpura-puralah menangis. Moga-moga satu hari nanti kamu boleh menangis sungguh-sungguh di hadapan Allah Ta'ala. Maka begitu juga. Tak boleh nak khusyuk sepenuhnya, khusyukkan sebahagiannya. Seperti mana Al-Imam Ghazali sebutkan dalam kitab Ihya. Kalau sepanjang solat tak boleh kita nak khusyuk, maka sekurang-kurangnya 3 tempat ini kita kena usahakan bagi faham makna, jangan bagi ghalib. Apa 3 tempat sebut kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya? Pertama, bila mana kita sebut wajjahtu wajhiya lillazi. Itu bahasa doa iftitah kan? Aku menghadapkan wajahku. Mulut sebut menghadapkan wajah. Tapi yang sebenarnya kita menghadapkan hati kita. Kita menghadapkan seluruh anggota badan kita ini kerana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan para ulama tasawuf mengatakan, kalaulah mulut sebut menghadap Allah tapi hati ingat selain daripada Allah, maka ketika itu kita sudah tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebut wajah kenapa? Itu yang menghadap. Yang zahir, yang nampak. Yang kedua kata Imam Ghazali, kalau kamu tak boleh khusyuk sepanjang solat, tempat yang kedua kamu kena khusyuk, sekurang-kurangnya kamu faham makna apabila kamu sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia panggil apa? Dalam bahasa Arab, taqdim maf'ul al-fa'il. Kepada engkaulah ya Allah kami minta tolong. Kalau kita sebut kami hanya minta tolong kepada Allah, kami hanya sembah kepada Allah, kami hanya minta tolong kepada Allah, betul juga. Tapi kalau taqdim maf'ul 'alal fa'il, kepada engkau ya Allah kami sembah, dan kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Di sini kata para ulama menunjukkan sungguh-sungguhnya kita nak beribadah kepada Allah. Sungguh-sungguhnya kita nak minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena sedar, ini sedang kita minta kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tempat yang ketiga kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, apa tempat yang perlu kita khusyuk, yang perlu kita sedar. Ketika mana kita membaca tasyahud sampai kepada assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa? Kalau kita mengaji bahasa Arab, ka itu dia panggil dhamir mukhatab. Yang hadir. Maka seakan-akan kita berikan salam, seakan-akan kita merasakan bahawasanya Nabi SAW berada di hadapan kita. Maka tak gunakan dhamir ghaib. Assalamu alaihi ya Rasulullah, tidak. Kerana Nabi SAW masih lagi hidup. Al-ahya. Wahum yurzaqun. Sedangkan mereka diberikan rezeki. Ketika itu kata para ulama, muhasabahlah. Kalau boleh jangan menguat, tahan menguat. Kenapa ini tempat yang kata Imam Ghazali paling kurang untuk kita khusyuk dalam sembahyang. Kalau sekiranya tak mampu nak solat semua. Ini apa? Sekurang-kurang bagi tasawuf. Tapi orang tasawuf ni tuan-tuan, rukun sembahyang mereka ni khusyuk. Kalau tak khusyuk, batal sembahyang. Tapi kita hukum ikut mana? Ikut fiqh. Kalau hukum ikut tasawuf, siapa tak khusyuk sembahyang, pakat batal habis sembahyang. Pakat tak sembahyang habislah. Sebab tu kita gabung dua ni. Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa.
Sesiapa yang menggabungkan fiqh dan juga tasawuf, maka benarlah ilmu dia, tepatlah perjalanan hidup dia. Maka di sini apa dia? Yang ada kita akan nak buat catatan tobik betul-betul. Takut nanti kalau kita mati cucu tengok, oh, makan dulu sebelum sembahyang. Oh, ni Tok Wan aku tulis dulu ni. Makan. Rupanya makannya sedikit. Sekiranya ia dihidangkan. Tujuan dia apa dia? Untuk apa? Menjaga khusyuk dalam sembahyang. Kan? Jadi sebab tu dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Al-Imam Zurnuji rahimahullah ta'ala sebut, kalau boleh kita nak cantik tu, biar cantik. Supaya apa? Kalau kita mati kelak, ada anak cucu ataupun orang lain tengok, dia tak poli pula. Tu dia tulisan Tok Wan. Kalah tulisan saya ni. Contohlah kan. Itu yang pertama. Panjang salah. No? Yang kedua, membaca ta'awuz sebelum masuk mendirikan solat. Maka di dalam kitab disebutkan ta'awuz ni ada macam-macam jenis. Kan? Di antaranya yang kita famous lalu kita baca a'udzubillahi samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu. Ada lagi ta'awuz a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Dua. Ada lagi yang selalu kita mungkin ada yang orang tak pernah baca. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min nafqihi wa nafathihi min nafqihi wa nafathihi wa hamazihi. Dan bahkan kata Al-Imam Nawawi ta'awuz yang ketiga tersebut adalah lebih afdal lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min nafqihi wa nafathihi wa hamazihi. Aku minta lindung kepadamu ya Allah daripada syaitan yang direjam, daripada apa? Nafqihi. Apa? Bunyinya. Wa nafathihi, tiupannya. Wa hamazihi, dan juga bisikan-bisikannya. Tu di sini ada beberapa ta'awuz. Jadi nak sembahyang ni, tak kira sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, sebelum kita nak berdiri itu, masa nak berdiri, a'udzubillahi samii'il 'aliim a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafasihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafqihi wa hamazi min nafqihi. Betul sih yang kedua? Min nafqihi wa ba'd apa? Wa nafathihi wa hamazihi. Itu sebelum sembahyang baca pelan sudahlah. Jangan baca kuat. Karena syaitan ni ada dua. Satu syaitan manusia, satu syaitan jin. Sebelum sembahyang ada juga manusia-manusia duk kacau kita ni. Yang mana lebih bahaya lagi tuan-tuan? Syaitan jin ke syaitan manusia? Ini orang pernah tanya kepada Sayyidina Malik bin Dinar. Antara syaitan jin, syaitan manusia, yang mana lebih bahaya lagi? Kata beliau, syaitan manusia lebih bahaya lagi. Kenapa? Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitan jin lari. Tapi kalau syaitan manusia ni baca bila banyak orang pun a'udzubillah, dia tak lari situ kerana nak kacau orang je lah. Sampai saya tengok satu masjid tu. Dia tulis apa tu? Dilarang bermain-main di dalam masjid. Ingatkan arahan tu untuk budak-budak. Masa nak sembahyang tu, Allahu Akbar. Dia dan lagi cuik kawan dia sebelah. Rupanya pakcik lah tu. Umur 60 tahun. Saya ingatkan arahan tu, dilarang bermain-main dalam masjid. Arahan tu untuk budak-budak. Rupanya untuk ontor juga. Tak dapat beza. Mana satu waktu nak beribadah, mana satu waktu nak bermain-main. Jadi kena tulis juga, tambah lagi stiker tu. Untuk orang tua juga arahan ni. Bukan untuk budak-budak. Kenapa? Tak dapat beza. Mana satu rumah Allah, mana satu tempat bermain. Sebab tu kata para ulama, seseorang ini Allah Ta'ala boleh turunkan darjatnya. Ataupun boleh menjadi hina. Apabila tidak memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikisahkan bahawasanya, ada orang raja ini pergi ke Mekah. Bila sampai di tawaf saja, dia minta menteri-menteri dia buat laluan. Khas untuk dia pergi tawaf senang. Selepas beberapa tahun tersebut, kelihatan. Orang ni tengok, raja ni duduk di atas jambatan mengemis. Orang tanya dia, wahai raja, kenapa kamu jadi macam ni? Bukankah kamu dulu masa tawaf ke Kaabah, ramai orang yang keliling kamu, orang yang jaga kamu. Katanya, ini disebabkan perbuatan aku yang beda tempat yang mana Allah Ta'ala muliakan. Sepatutnya aku kena merendahkan diri. Tetapi aku berasa sombong, berasa hebat.
di tempat yang mana Allah muliakan, maka Allah balas macam. Sebab tu kata para ulama, tempat yang mulia kita kena muliakan. Baik. Jadi membaca ta'awuz sebelum masuk solat, sama ada solat sendirian, solat sunat ataupun solat fardu. Dan kemudian meludah di kirinya. Ini kata para ulama, kalau sekiranya dah baca ta'awuz, sunat lagi kita baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini semua nak mengelakkan daripada gangguan syaitan. Kalau baca lagi ada terasa was-was ataupun rasa gangguan syaitan, ludah di kiri. Tapi tengoklah bukan ludah tu keluar air liur. Ludah ni tanpa mengeluarkan air liur, dia panggil apa? Tiup. Ni bahasa Arab ni beza. Nafat dengan taflah, ludah dengan ludah tanpa keluar air liur. Kita kena syarah panjang. Tapi bahasa Arab satu kalimah, masya-Allah, membawa maksud yang berlainan. Maka di sini kata para ulama, ada beberapa cara sebelum kita nak masuk salat. Yang mana tak disebutkan dalam ni, hanya sebut sebahagian saja. Dalam kitab beliau yang lain 500 sunat-sunat, Imam Sa'ad, Habib Sa'ad sebut panjang lagi. Pertama, bila baca apa tu? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua baca surah An-Nas. Ni cara-cara nak bagi mengelakkan daripada was-was. Yang ketiga, kalau rasa was-was lagi, ludah tepi. Macam tu juga kalau mimpi pelik-pelik, bangun tengah malam, ludah. Macam tiup gitu. Yang keempat, ni. Kemudian membaca wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Maka ini kita praktikkan insya-Allah. Sebelum nak sembahyang, tak boleh buat empat-empat, tak ludah ke, sekurang-kurangnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bacanya ni. Baca An-Nas, baca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dalam masa yang sama, pengarang dah sebut dah tentang solat ni, siwak jangan lupa. Siwak. Kan? Siwak ni biar ada. Seperti mana persiapan akhir zaman, kalau kita ada pedang, ada keris, ada badik, kita niatkan saja untuk nak mempertahankan agama, mempertahankan negara, start pada niat tersebut dah ada, dapat pahala. Kan? Itu panggil apa? Senjata zahir, nak lawan musuh Allah Ta'ala yang zahir. Ini senjata untuk nak lawan musuh Allah yang tak nampak. Siwak dipanggil. Maka siwak ni nampak macam kecil. Tidak tajam. Tapi sebenarnya syaitan cukup takut. Maka sedar, kita ni ada dua musuh. Satu musuh yang zahir, satu musuh yang tak nampak. Maka musuh yang tak nampak ni, ada selalu bersama dengan kita. Maka bawa selalu insyaAllah. Siwak ni biar banyak. Biar banyak kalau boleh insyaAllah. Baik. Yang ke-15, sunat yang ke-15. Menyebut huruf hamzah pada kalimah Allah. Kalau kita tulis alif lam lam ha tu, alif lam lam ha. Tarik alif je. Sedangkan di situ tidak ada huruf hamzah. Maka kata Habib Sa'ad, seakan-akan kita sebut Allah. Tapi kif syekh naqtikha. Ba'dhum yaqul Allah. Dia sengit betul sikit. Jadi itu semua tu perlukan kepada latihan. Jadi yang panggil apa? Menyebut huruf hamzah pada kalimah Allah. Dan tidak menyambungkan dengan sebelumnya. Bawah tu saya letakkan talik. Contohnya dia, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman Allahu akbar. Jangan sambung. Jadi kita pun tak buat macam ni kan. Pasal apa pengarang Habib Sa'ad sebut macam ni? Sebab ada manusia yang buat. Ma'muman Allahu akbar. Maka sebab tu Habib kata jangan sambungkan. Jadi tengok menyebut huruf hamzah. Sebab apa? Ada yang takbir, dia takbir dalam keadaan macam mana tu? Allahu akbar. Allah aja. Tak sebut dekat depan. Maka sebab tu Habib Sa'ad peringatkan, sunat sebut Allah. Kenapa? Sebutan ini hukumnya wajib sebab takbiratul ihram hukumnya rukun qauli. Jadi kalau ada orang sembahyang, dia angkat tangan. Mulut dia tak buka. Sedangkan sebelum sembahyang pok pek cakap banyak, tapi masa takbiratul ihram mulut tak bunyi, tak sebut. Maka ini membatalkan solat bagi orang yang boleh bercakap elok tapi dia tak sebut. Kenapa? Dia melibatkan rukun qauli. Kecuali orang tu bisu. Maka orang tu bisu hanya dia buat isyarat bibir sahaja.
Angkat tangan hukumnya sunat. Yang sebut hukumnya wajib. Jadi ramai juga kadang-kadang kita perhatikan. Dia duduk di saf, pejam mata. Mulut tak buka. Oh, kita tengok, oh, bisu kot. Habis-habis sembahyang, oi, banyak pula orang cakap. Maka tak boleh. Kenapa? Takbiratul ihram rukunnya apa dia? Rukun qauli. Maka syarat rukun qauli ini dua. Mesti buka mulut, lidah bergerak. Sebut maksudnya. Yang kedua, dengar di telinga sendiri. Bukan dengar di telinga orang lain. Ini ada volume-volume dalam sembahyang. Yang paling terbaik bacaan tersebut ialah dengar di telinga sendiri. Kurang baik sikit orang sebelah kanan, sebelah kiri dengar. Kalau dengar sampai orang kedua, ketiga, hukumnya makruh pula. Tapi kalau dengar sampai satu surah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, haram pula hukumnya. Ni volume-volume dalam sembahyang ni dia ada hukum-hukum dia. Boleh lah insya-Allah. Begitu juga sunat yang ke-16. Jadi kalau kita bincang pula bab niat. Bab niat ni baru niat sahaja dah sunat dah. Usalli fardhu zuhri, itu yang wajib bagi orang yang sudah balik tiga ni. Usalli fardhu zuhri. Tapi kalau budak-budak yang belum balik, dia hanya sebut usalli zuhri saja. Tambahan beratu arba'an raka'atin. Makmuman ke, imaman ke, lillahi ta'ala ke, tak sebut tak apa. Kerana hukumnya sunat. Pun begitu kata para ulama, yang lain kalau tak sebut, tak mengapa. Tapi lillahi ta'ala tu kena sebut. Untuk datangkan makna ikhlas. Lepas tu sebahagian alim ulama disebut lillahi ta'ala usalli fardhu zuhri Allahu Akbar. Usalli fardhu zuhri arba'an raka'atin makmuman Allahu Akbar. Maka tidak ada masalah nak sebut lillahi ta'ala depan ke ataupun belakang. Orang hari ni pula duk komen. Niat tu di hati. Duk usalli apa? Jadi kita jawab, 4 ulama mazhab mengatakan sunat melafazkan niat. Dalam kitab Hasyiah Ad-Dimyati, di dalam kitab Hasyiah Sitil Masalah disebutkan bahawasanya seperti mana zahir kita ni ada 2 telinga. Maka begitu juga mata ni ada 2 telinga juga yang kita tak nampak. Begitu juga hati. Dia ada 2 telinga. Seakan-akan ada 2 telinga, maka sunat kita melafazkan untuk didengari. Selain daripada nak membantu hati kita yang lalai. Dalam sembahyang, sebelum sembahyang duk balik handset, duk cakap-cakap dengan orang. Maka itu boleh membawa kita lalai. Kadang-kadang tengah sembahyang gelak. Rupanya duk teringat cerita Korea ke apa tu. Duk teringat lawak-lawak dengan kawan dia tu. Maka sebab itulah kita melafazkan adanya sembahyang sunat dan sebagainya untuk nak membantu hati kita yang lemah. Kalau orang berdalilkan Nabi tak buat pun, jangan bandingkan Nabi dengan kita. Nabi SAW hatinya sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni lalai. Maka hati kita ni lalai, kena sebut dengan istighfar dulu. Kena melafazkan apa niat dan sebagainya. Sunat yang ke-16. Apa sunat? Badri. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat yang ke-16, begitu juga sunat mengangkat kedua tangan. Nampak? Jadi angkat tangan hukumnya ada sunat. Sedangkan yang sebut itu hukumnya wajib. Maka jangan terkeliru. Jadi angkat tangan. Angkat pula tu kedua tangan. Jangan angkat sebelah. Walaupun angkat sebelah tu boleh, harus, tapi tak dapat pahala sunat, menyalahi daripada sunnah Nabi SAW. Macam mana cara angkat tangan sebut? Dengan ibu jari menyamai cuping telinga. Sebahagian orang angkat tangan, takbir macam mana? Allahu Akbar. Ibu jari ini dia bagi kena telinga. Allahu Akbar. Bukan suruh bagi kena telinga. Bagi bertentangan dengan cuping telinga. Agak-agak je lah. Jangan tanya orang sebelah lah. Sama tak? Sama tak? Tak perlu nak tanya. Jadi kita agak-agak. Jadi satu, kita kira sunat lah. Sunat dia macam mana? Angkat dua belah tangan. Boleh kira satu. Yang kedua, angkat tu pula dua ibu jari ni bertentangan dengan cuping telinga. Dua dah sunat. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi tak ada orang angkat tangan. Angkat takbir Allah gitu kan. Tak ada. Jadi dapat dah. Baru angkat takbir, dah dapat 3 sunat dah. Baru 3 tak habis. Hujung jari jemari menyamai atas telinga. Angkat.
menyamai atas telinga. Jari atas sama dengan telinga atas, ibu jari sama dengan cuping. Angkat dua-dua belah. Sebab tu Datuk Harudin kata apa? Kita angkat takbir ni seolah-olah kita sedang surrender di hadapan Allah Ta'ala. Duk bincang banyak dah bab dunia, mampu banyak dah. Tapi masa kita nak solat, itu masa kita dengan Allah. Lepas tu kita angkat tangan. Angkat tu dia tu. Seakan-akan kita surrender di hadapan Allah. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Sekarang masa aku nak menghadapmu ya Allah. Dalam kitab Hasyar Bajuri disebutkan bahawasanya angkat tangan itu bermaksud dia kita angkat ketinggian akhirat. Kita angkat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana turun, kita seolah-olah kita tolak dunia, ketepikan dunia sekejap. Tolak semua. Itu dia panggil apa? Falsafah. Sebab tu ada orang dia faham falsafah terlebih sangat ni. Allah, dia tolak dunia. Tarik sana, tarik tangan sini. Allahu Akbar. Buka habis silap tu. Pasal apa? Nak tolak dunia tu. Dia kata kalau banyak kali lagi banyak kita tolak dunia. Tak kena itu. Was-was ni kena lawan. Jangan biar kita kalah. Jangan biar kalah dengan nafsu, jangan biar kita kalah dengan syaitan. Lawan. Jangan seakhir boxing tuan. Lawan. Sampai satu hari kita boleh boxing sekali. InsyaAllah. Baik. Apa tadi? Kira apa tadi? Mengangkat tangan. Angkat kedua tangan. Ibu jari sama dengan cuping telinga. 2. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat. 3. Hujung jari jemari menyamai atas telinga. 4. Dan ulama bincang, ulama khilaf. Jari jemari ini nak bengkokkan ke nak samakan macam tu? Ada khilaf di antara Al-Imam Ibn Hajar dan juga Imam Rabli. Imam Ramli mengatakan ibu jari jemari ketika nak takbir dibengkokkan sedikit. Kenapa? Supaya menghadap ke arah kiblat. Itu bagi pandangan Imam Ramli. Bagi Al-Imam Ibn Hajar, ketika nak takbir tangan diluruskan, tak payah duk bengkok ujung tu. Luruskan. Kenapa? Alasannya supaya tegakkan semua dalam keadaan beribadah kepada Allah Taala. Masing-masing ada jawapan. Imam Ramli kenapa hujah dia bengkok? Supaya masa takbir menghadap ke arah kiblat. Kerana arah yang paling terbaik. Imam Ibn Hajar, kenapa nak luruskan? Kerana seakan-akan jari jemari ini bersedia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua pilihan kita ni. Nak rapatkan, nak luruskan jari jemari ataupun nak bengkokkan. Merenggangkan jari jemari dengan renggangan yang sederhana. Di dalam sembahyang kita ni ada 2 jari jemari ini. Sama ada jari jemari rapat ataupun renggangkan sederhana. Jangan luah macam tu. Allah. Bukan. Sederhana saja. Nampak tak? Jadi, bila nak keadaan nak sederhana ni? Jangan rapat macam tu. Ulama sebutkan kaedahnya macam mana? Qabla al-i'tidal, nasr. Sebelum i'tidal. Apa dia sebelum i'tidal? Takbiratul ihram. Lagi masa qiyam. Tangan jari jemari kita nak letak, tak payah rapat, renggangkan. Lagi sebelum i'tidal lagi, rukuk. Maka jari jemari kita tu direnggangkan. Selepas mana i'tidal? Apa dia selepas i'tidal? Itu masa kita sujud. Maka jari jemari dirapatkan. Masa kita duduk antara dua sujud, jari jemari dirapatkan. Masa kita tasyahud, jari jemari dirapatkan. Al-Imam Hasyah Turmusi mengeluarkan satu hikmah mengatakan kenapa nak perlu rapat, kenapa nak perlu renggang. Beliau sebutkan bahawasanya kalau kita renggangkan tersebut masa takbir, Allah renggangkan. Kan? Masa rukuk renggangkan. Moga-moga masa renggang tersebut rahmat ni kena pada badan, masuk celah-celah badan. Dan masa kita nak sujud, duduk antara dua sujud, masa tasyahud kita rapatkan. Kenapa? Moga-moga rahmat Allah Subhanahu wa taala membumi biar bagi banyak. Itu dalam Hasyah Turmusi disebutkan beberapa hikmah demikian. Jadi masa nak takbiratul ihram, jari jemari kita ni jangan rapatkan macam tu, renggangkan. Ini ada beza nah. Renggangkan dan juga rapatkan. Jadi renggangkan sebelum i'tidal. Rapatkan selepas mana i'tidal. Itu kaedahnya. Kemudian mana dia? Ini sebut tadi. Hujung jari sedikit membengkok. Ini pandangan siapa ni? Pandangan Imam Ramli. Yang mana kebanyakan orang-orang Mesir ambil pandangan Imam Ramli. Kita di Yaman banyak ambil pandangan Imam Ibn Hajar. Jadi silakan. Dua-duanya ulama, Masya Allah, tarjih mazhab.
Dan terbuka jari jemari, tidak tertutup. Masa nak takbir ni jangan genggam. Allahu Akbar. Bukakan jari jemari. Kalau kita kira sesuatu dia berapa dah tadi? 6 kan? Masa angkat tangan 6 sahaja, baru 6. 6 dah sunat. Kemudian berakhir mengangkat kedua tangan ketika berakhirnya takbir. Ini Allahumma salli ala Muhammad, seperti mana yang guru saya tunjuk, Syekh Taha Hamadi hafizahullahu taala wa ra'ah, tunjukkan macam mana. Jadi kita angkat takbir ni. Allahu Akbar. Orang Melayu ni dia selalu kalau angkat takbir dia panjang. Yang pertama sunnah dia macam mana? Kalau untuk takbiratul ihram jangan panjang. Sunat kita segerakan. Sunat kita segerakan. Allahu Akbar. Itu kalau boleh segera, itu yang paling afdal. Yang panjang bila untuk takbir intiqalat. Masya-Allah. Pun nampak kan? Jazakumullah khairan jazak. Bismillah. Di sini macam mana? Di dalam kitab Amdatus Salik disebutkan cara dia macam mana. Kalau nak takbir yang afdal ni macam mana? Kita selalu takbir Allahu Akbar. Sah, tapi kurang afdal. Afdalnya satu, kita segerakan Allahu Akbar. Kalau nak panjang pun jangan lebih daripada 14 harakat. Ataupun 7 alif dalam istilah kitabnya. Macam mana tu 14 harakat? Sebahagian kata kira daripada takbiratul ihram huruf tu. Ta, kaf, ba, ya, ra, ta. 6. Ihram, alif, lam, alif, hamzah, ha, ra, alif, mim. 6 campur 8 berapa? 14. Allahu Akbar. Itu hak yang paling panjang. Kalau lebih daripada 14 harakat, dikira apa? Khilaful aula. Jadi sebab tu afdalnya takbiratul ihram ni kita segerakan. Untuk takbir intiqalat, kena panjang kan? Jangan bagi pendek pula. Contohnya kita nak sujud. Allahu Akbar. Setengah dah habis dah. Setengah lagi sunyi daripada zikir. Maka kurang afdal. Sebab tu sembahyang ni adalah zikir. Pergerakan kita, perbuatan zikir-zikir. Maka di sini, kata Habib Sa'ad, apa dia? Berakhir mengangkat kedua tangan ketika berakhirnya takbir. Jadi, yang saya ditunjukkan, cara dia macam mana tu? Allahu Akbar. Habis roh tu, baru kita turun tangan. Allahu Akbar. Jadi payah sikit lah. Bukan payah macam mana? Kita duduk biasa Allah. Orang macam tu kan? Baru dia letak. Jadi kata Syekh, ini juga boleh. Tetapi kurang afdal daripada sudut yang afdalnya. Seperti mana dalam kitab Minhaj ataupun kitab Amdatus Salik. Boleh insyaAllah. Kemudian, melepaskan tangan ke bawah dengan lemah lembut. Turun ke bawah. Jangan laju sangat. Tenang-tenang insyaAllah. Lepas takbir, turun ke bawah dengan tenang. Jangan. Ini bukan pertandingan. Siapa yang paling laju nak turunkan tangan. Ini orang apa? Dengan perlahan-lahan. Jadi kalau laju, turun, angkat pun laju, turun pun laju. Sah, tetapi tak dapat yang afdal. Dan mengangkat tangan semula ketika takbiratul ihram. Hendak rukuk, i'tidal dan bangun daripada tasyahud awal. Maksudnya pada sini hanya sunat angkat tangan ni 4 keadaan je. Yang pertama masa takbiratul ihram. Yang kedua masa hendak rukuk. Allahu Akbar. Yang ketiga bangun daripada rukuk i'tidal. Sami Allah. Angkat tangan. Bangun daripada sujud pertama tak perlu. Bangun daripada sujud kedua nak pergi untuk rakaat yang kedua tak perlu angkat tangan. Yang keempat bila tu selepas mana tasyahud awal. Itu nak bangunkan rakaat yang ketiga. Baru sunat kita angkat tangan. Jadi ada 4 saja keadaan yang sunat kita angkat tangan di dalam sembahyang. Melainkan ketika kunut. Kunut ada lagi perbahasan yang lain. Tapi untuk tangan takbir intiqalat ni 3.
campur dengan takbiratul ihram, 1. Semuanya 4 saja keadaan. Ya, jadi sembahyang subuh hanya ada 2 rakaat saja. Maka kita dapat buat 3 saja. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal. Sembahyang isyak dan juga sembahyang 4 rakaat yang lain boleh kita buat bangun daripada tasyahud awal. Ada soalan ke? Masuk sikit. Sunat yang ke-17. Sunat bagi imam untuk memanjangkan diam antara sebutan amin dan bacaan surah. Yang pertama, imam ni ketika mana sembahyang jahar sampailah habis Fatihah, waladdallin. Imam ni kalau faqih kita akan tengok dia akan berhenti seketika. Diam. Supaya apa tu? Untuk peluang nak berdoa. Jadi kalaulah dia jadi imam, sesiapa-siapa jadi imam, waladdallin, amin. Maka kurang afdal sikit. Jadi kena diam. Memanjangkan diam antara sebutan amin. Antara tu. Waladdallin, dan sebelum sebut amin, diam. Nabi baca apa? Waladdallin. Nabi baca apa? Antara tempoh sebut. Start daripada ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Minta hidayah kepada Allah. Minta Allah tunjukkan jalan ke jalan yang lurus. Jalan yang mereka diberikan nikmat. Minta Allah lindung daripada ikut musuh Kristian dan juga Yahudi. Ni Allah ajar kita ni. Siapa musuh kita Allah sebutkan dalam sembahyang, dalam Fatihah tersebut. Kan? Ni semua doa. Start daripada ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Maka doa ni, maka Nabi pun tambah lagi doa. Nabi tambah apa? Rabbighfirli. Rabbighfirli 1. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, tambah lagi Rabbighfirli waliwalidayya. Ataupun waliwalidiyya. Tambah lagi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tambah lagi. Rabbighfirli waliwalidayya wali jami'al muslimin. Amin. Baru sebut amin. Nampak? Jadi kalau kita lihat, sembahyang kita ni, banyak Nabi SAW minta ampun saja. Di antara Nabi sembahyang tu baca doa iftitah kan? Antara doa iftitah yang Nabi baca pada tu, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tu minta ampun. Masa Fatihah, Nabi minta Allah Ta'ala ampunkan lagi dosa. Waladdallin rabbighfirli. Ya Allah, ampunkan dosaku. Kita baca sunat kelas sebelum ni. Ketika rukuk, Nabi baca apa? Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka Allahumma ighfirli. Masa doa, masa rukuk, masa sujud, tetap juga Nabi minta ampun dosa oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tasyahud, Nabi minta doa lagi agar Allah ampunkan dosa. Sedangkan Nabi ni bukan makhluk yang berdosa, hamba yang paling dikasihi oleh Allah tak berdosa. Tapi Nabi tetap minta Allah ampunkan dosa. Supaya apa? Umat ambil perhatian. Jadi satu, imam sikit lagi insya-Allah sampai 18 saya berhenti. Imam habis waladdallin, diam seketika. Bagi peluang makmum sama-sama pakai doa Rabbighfirli wa liwalidayya. Lepas tu bila start imam sebut amin, baru serentak. Ini sahaja keadaan yang sunat serentak bersama dengan imam. Keadaan lain kalau serentak bersama dengan imam, rukuk sama-sama imam. Oh ni kalau main game ke apa ni, permainan ni serentak markah penuh lah. Sembahyang tak boleh. Sembahyang sunat serentak amin saja. Rukuk sama, sujud sama. Ni luar solat tak apa. Tapi dalam sembahyang makruh. Baik. Bila lagi sunat diam. Dan bacaan surah ketika solat jahar. Antara amin dan nak baca surah, berhenti diam sekejap. Dengan kadar Al-Fatihah. Jadi waladdallin, berhenti. Amin. Imam kena diam dalam keadaan sekadar makmum sempat habiskan bacaan Al-Fatihah antara tempoh tersebut. Kenapa? Makmum ni tugas dia dalam mazhab kita nak dengar. Dengar saja bacaan imam. Apa imam baca, seolah-olah dia pun baca juga. Jadi, adakah kita nak diam saja ni? Imam ni waladdallin, amin. Adakah dia diam saja? Ramai yang faham diam saja. Sedangkan pengarang sebut apa ni? 18 yang terakhir. Sunat bagi imam
ketika hal diam itu untuk menyibukkan diri dengan berzikir. Sementara dia nak baca surah tu zikir. Dosa ke zikir? Ini pernah berlaku satu masjid. Imam ni lupa surah. Dan satu akabilah lah, lupa surah. Nak sambung ayat tak lepas. Wattini wazaitun wa astaghfirullah. Wattini wazaitun wa astaghfirullah. Contoh kan. Tapi ada satu masjid berlaku. Imam ni duk istighfar. Dia ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa. Tak keluar, dia pun astaghfirullah. Makmum di belakang ni apa tu imam duk istighfar ni? Maka semua disebabkan jahil belaka, semua pakat mufarakah sembahyang. Kenapa? Ni apa duk sebut astagfirullah ni, mana boleh zikir dalam sembahyang? Kita jawab, zikir dalam sembahyang tidak ada masalah. Yang tak boleh maki orang dalam sembahyang. Berarti ni waktu di sini, hak tu tak reti. Hak tu baru batal. Kalau duk zikir tidak ada masalah dalam sembahyang. Kecuali kalau zikir ketika mana bacaan Fatihah itu memutuskan mualah yang kita akan sebutkan tidak. Jadi sini imam ketika mana tempoh dia nak tunggu makmum tu baca, dia buat apa? Imam zikir. Atau membaca ayat secara perlahan. Contohnya dia nak baca surah Al-Ghashiyah sebentar lagi secara kuat. Maka dia ulang. Ulang secara perlahan. Antara zikir dan juga afdal, mana yang lebih utama? Zikir dan juga baca ayat ni mana yang lebih afdal? Dia ulang yang mana? Namun membaca ayat itu lebih utama sebelum dia baca secara kuat. Jadi bukan diam semata-mata. Karena sembahyang ni terbina dengan zikir. Kan seorang Arab Badawi kencing dalam masjid. Nabi tegur dia. Sesungguhnya masjid ni bukan tujuan dia bina untuk benda-benda kotor macam ni. Tapi masuk dalam masjid nak zikir, nak ibadah, solat dan sebagainya. Dan berkata para ulama, zikir yang terbaik ialah apabila kita baca dalam sembahyang. Jadi sekadar je lah. Imam tu tunggu jangan lama sangat. Tunggu 5 minit. Makmum belakang peluh ni. Pasal apa? Tu imam lama sangat. Sekadar je lah. Jadi kalau kita baca Fatihah berapa minit? Tak sampai 1 minit kan? Oh, minit kita baca. Paling lama kot 1 minit lah. 45 saat, 1 minit. Baru imam start baca surah. Itu dia. Habis Ustaz, kenapa masa tarawih tak buat pun? Kita katakan ini sunnah. Kalau kamu nak buat, silakan. Jadi kalau jenis tu, makmum akan lari cepat lah. Waladhdallin. Imam tunggu makmum baca. Jadi makmum kata, lambat tu imam macam ni, sembahyang masjid lain esok. Itu tarawih, kita baca terus. Sebab apa tarawih baca terus? Bagian para ulama kata apa? Kerana untuk nak mengkhatamkan Al-Quran di dalam sembahyang. Ada soalan? Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Ya, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Saya minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan yang disampaikan. Kalau duk baca buku faham dah, baca kitab ni asal faham dah, tapi mai syarah apa aku tak faham ni. Minta maaf banyaklah. Mungkin penerangan yang kurang jelas ataupun tidak tersusun. Saya minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan yang disampaikan. Allah Subhanahu wa taala kita minta syahadat untuk baca doa. Insyaallah. Jazakumullah khair.